pengertian sayang kita kepada anak. Sayang kepada anak, kita hendak anak ini yang pertama sayang kepada Allah. Itu pengertian sayang. Bukan bagi basikal lajak. Bukan bagi setiap tahun hari lahir kita bagi hadiah kepada dia. Bukan bagi satu hari RM3 belanja sekolah. Bukan bagi apa yang dia nak. Bukan bagi apa yang dia nak makan kita beli. Nak beli aiskrim wall, kita beri aiskrim wall. Nak makan Jepun, kita bagi makan Jepun. Nak makan Korea, kita beri makan Korea. Nak pergi Singapura, kita bawa pergi Singapura. Bukan itu. Yang kedua, kita hendak anak kita sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sayang. Yang pertama tadi sayang kepada Allah. Yang kedua sayang kepada Rasul. Yang ketiga, tak lain dan tak bukan sayang kepada ibu dan ayah. Saya baca tadi ayat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang sayang kepada ibu dan ayah mereka. Saya ulang balik. Kita sayang tuan-tuan, kita sayang pada anak-anak kita. Saya ada 8 orang anak tuan-tuan. Berapa orang yang ada anak 8 orang kat sini? Ada? 5 orang ada, 5 orang. Siapa 5 orang? 6, 7, 8, 13. Sebab ada satu orang baru ni kat Terengganu jumpa saya, satu ibu tuan-tuan, 15 anak dia. Satu ibu 15 anak dia. Ibu tu segar bugar lagi tuan. Masya Allah. Ini Allah, ini kuasa Allah. Dia kahwin umur 14 tahun. Tak apalah, tak kisahlah. Boleh buat 15 anak, boleh. Amboi, dia punya suami dia. Kalau kau tak boleh, aku cari yang boleh. Okey tuan-tuan, kita gurau aja. Pagi-pagi minggu ni ustaz, tak boleh serius-serius sangat. Depan-depan budak ni tak boleh serius-serius sangat. Okey. Okey perempuan SATA kat mana kat sini ustaz? Ada SATA ke tak ada? Depan. Okey. Lepas ni boleh ke kita makan SATA macam mana ke? Takkan bersyarah aja tak makan. Okey. Saya nak sebut pengertian kasih sayang. Pertama, bukan kasih sayang bagi basikal lajak. Saya ulang aja. Bukan kasih sayang daripada awal-awal bagi teddy bear. Bukan kasih sayang bagi dia melawat pergi Cameron Highlands. Bukan kasih sayang beli baju cowboy dan sebagainya. Saya tak tahulah baju apa, ninja ke, apa baju yang dipakai oleh anak-anak sekarang. Tapi kasih sayang kita diterjemah dalam bentuk, saya dah bagi 3 tadi. Pertama, kasih sayang kepada Allah. Kedua, ketiga, saya nak ceraikan. Ketiga kepada ibu, keempat kepada bapa. Ibu dulu. Saya nak sebut tuan-tuan dan puan, nak betulkan sikit kesilapan kita ni. Apa kesilapan kita? Susunan kasih sayang dalam keluarga tu, kita tak betul menyusunnya. Apapun selepas ini anak-anakku, cucu-cucuku, apa pun lepas ini dalam keluarga kita, ada mak, ada ayah, ada abang, ada kakak, ada adik, ada abang, ada menantu, ada mentua, semuanya susunannya apa saja yang menggambarkan kasih kita kepada 2 orang tua, kepada abang kakak, mula dengan mak. Mula-mula sekali mak, ibu, isteri. Dalam Islam, mama take precedence over the ayah. Mother takes precedence over the father. Maknanya ibu di atas, bapa duduk di tangga yang kedua. Ini kena jelas. Kalau misalnya kita tuangkan air, katakanlah kita tuangkan air kepada mak bapak kita datang ke Baluk. Ini Baluk seberang sebelah. Seberang Baluk. Seberang kat Sumatera sana ke? Bukan. Seberang Baluk. Katakanlah mak bapak kita datang daripada Dungun datang. Hari ni datang ke Baluk, kita sajikan makanan kepada dia, tuangkan air di gelas emak dulu. Bawa gelas ayah. Suakan air, tahu sua macam ni. Suakan air ke tangan mak dulu, baru ayah.
Kalau ada makanan yang bagus pagi itu, sata yang paling istimewa yang ada di negeri Kelantan ni, kita beli sata pagi ni untuk jamu mak yang datang daripada Dungun. Potong sata tu, kalau nak bagi dua, sata tu color besar, tapi sata sekarang kecil, daun dia besar, ya Allah, muka ketut. Okey, apa yang sebut? Sata yang paling istimewa tadi, kalau kita nak suapkan tanda sayang kepada mak dan ayah, suap ke mulut mak dulu, baru ayah. Kalau ayah dan mak panggil kita serentak, nama saya kat rumah Hasan, katalah Hasan, mak panggil, ayah pun panggil serentak. Cari di mana suara mak dulu. Kalau suara mak daripada dapur, bapak daripada serambi, pandang dapur dulu. Ya mak, baru ya ayah. Kalau tak betul susunannya, Allah tak suka kalau kita jatuhkan martabat ibu. Sebab itu bila ibu ni martabatnya tinggi dari segi kasih sayang, wahai suami-suami, hormati isteri kita. Mereka ibu. Walaupun kita suami lebih tua, walaupun kita suami lebih lama hidup, walaupun kita suami lebih dulu makan garam, walaupun kita suami lebih tinggi pengajian daripada isteri, hormat isteri kita. Macam mana nak hormat isteri kita, wahai suami-suami? Jangan marah isteri depan anak-anak. Never to scold your wife in front of the children. Never. Boleh tak saya nak sambung lagi pada suami-suami, nak ajar suami-suami ini? Oh, kau main angguk dia ustaz. Sila doktor, sila. Itu. Jangan sama sekali, bukan marah, meninggikan suara bercakap dengan isteri di hadapan anak-anak. Jangan ajak anak-anak menjadi anak derhaka. Jangan. Itu yang pertama. Bila bercakap dengan isteri, suami pula jangan guna perkataan-perkataan yang suami itu tak suka nak gunakan perkataan itu pada dirinya. Tak tahu ke? Lambat sangat, tinggi sangat, tak ada kaki ke? Saya pernah dengar tuan-tuan depan saya, keparat. Dia kata isteri, saya tak tahu bahasa keparat ni apa maksudnya. Ustaz, apa makna keparat Ustaz? Saya tak tahu. Kafarah saya tahu. Keparat ni saya tak tahu. Ini bahasa balok ni, keparat ni. Keparat ni pastinya negatif. Pastinya bahasa yang merendahkan. Pastinya bahasa yang menggambarkan ketidaksukaan kita kepada orang itu. Itu keparat. Pastinya duduknya rendah. Itu keparat. Keparat. Macam mana depan anak kita, kita mengkeparatkan isteri kita. Jangan cakap dengan isteri tunjuk-tunjuk macam hamba. Sana itulah, sana itulah, sana. Tepi meja itulah, buta. Itu macam cakap dengan hamba. Never talk to your wife as though your wife is a slave. Never. Cakap orang putih sikit, cakap biar anak-anak ni dengar cakap orang putih sikit. Boleh? Atau puan tak apa nak faham pula. Tak apa. Jangan. Isteri kita bukan slave. Isteri kita bukan hamba. Isteri kita satu masa nanti tuan-tuan, isteri kita ni kalah kita. Sebab isteri kita ni berpotensi menjadi ketua bidadari syurga. Masya Allah. Ketua siapa? Ketua apa? Sebut apa, malu pula. Ketua bidadari syurga. Saya sedang tulis buku perempuan ni. Buku tu Ustaz, dalam peringkat akhir sekarang ni. Lagi 3-4 minggu akan keluar buku tu. Tajuk buku tu, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Masya Allah Ustaz. Ustaz berapa anak Ustaz? 3 orang. Isterinya satu-satu lah. Tapi saya tengok gaya Ustaz ni dengan handsome-nya, mau 3 rasanya. Okey.
Saya sedang mengakhirkan tulisan buku, ada kaitannya dengan tajuk hari ini, Oh Zuriatku. Oh Zuriatku. Nanti tengok tuan-tuan ya. Semua ada Facebook kan? Facebook. Tahu Facebook? Aduh. Ini sampai tak masak ni pasal Facebook ni. Ni. Pergi kepada Facebook, yang pertama sekali tulis nak cepat. Kalau yang sekarang ni, yang live sekarang ni, pergi kepada LIVE, semua huruf besar. LI huruf besar, V huruf besar, I. Live. Al-Amin. Al sengkang Amin. Sengkang ke sempang? Sengkang. Ni sini panggil apa? Sengkang. Al-A-L sengkang Amin. A-M-I-N. Sekarang tuan-tuan boleh dapat tengok live. Ini live satu dunia ni. Ini live streaming FB live. Tuan-tuan, sayang. Ini live juga ni tuan-tuan. Okey. Okey. Live. Tuan-tuan tengok nanti, mungkin saya dengan 12-13 lagi ustaz-ustaz tengok hari-hari ada new posting baru. Tengok. Atau kalau nak tengok khusus saya, tak mau tengok orang lain, boleh tengok namanya Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Datuk Dr. Hassan Muhammad bin Muhammad Ali, atau Hassan Muhammad Ali. Hassan H-A-S-A-N 1S Muhammad Ali. Tuan-tuan akan pergi tengok beberapa posting cerita yang sekarang ni pun setelah kita tengok di bawah live Al-Amin, dia turun pula kepada Facebook page-page yang lain saya. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dia. Tuan-tuan tengok itu. Tuan-tuan tengok ni, dalam tu macam-macam ceramah ada, 1 jam. Kalau ceramah saya, hal anak-anak ada, hal suami ada, hal isteri ada, hal jiran ada, hal anak remaja ada, hal orang dewasa ada, hal orang tua ada, hal hidup ada, hal mati ada. Itu ceramah saya. Boleh dapat dalam beberapa siri ceramah yang dipancar terus melalui live Al-Amin. Saudara, apa yang saya nak sebut? Saya nak sebut tadi tentang kasih sayang. Kasih sayang kepada anak-anak zuriat. Ulang balik. Allah, Rasul, ibu, ayah. Saya berhenti kat situ. Sebab itu, yang pertama, kasih kepada Allah. Dalam Al-Quran disebut, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin. Saya tahulah, daripada Besrah sampai ke Balok ni, tak ada bezanya ini dengan Langkawi, tak ada beza dengan ini mana-mana tempat di Port Dickson, tak ada bezanya ini di mana-mana tempat peranginan yang lainnya. Sebab itu cabarannya besar tuan-tuan ya. Masjid ni cabarannya tuan-tuan, alhamdulillah kita dekat Balok seberang Balok ke Balok seberang? Seberang Balok, seberang dulu. Seberang Balok. Tuan-puan kita pikul separuh lagi kita serahkan kepada masjid ni. InsyaAllah ustaz dengan jawatan kuasanya bila-bila sanggup. Mak bapak pikul separuh, masjid melalui jawatan kuasa dan masyarakat keliling pikul separuh. Alhamdulillah kita ada masjid. Bayangkan kalau tak ada masjid ni. Masjid dekat, masjid perang, Panglima Perang Panglima Perang. Masjid dekat, masjid Panglima Perang. Dalam 7 minit tadi, Masjid Baitur Rahman. Sebelum tu ada masjid, ada surau banyak. Mujurlah ada tempat yang macam ini. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan lahir dekat Singapura, besar di Singapura, tua di Singapura, tak ada masjid macam ni di tepi rumah, tak ada. Tak ada surau di tepi rumah. Saya dah beritahu oleh teman-teman, dulu saya pergi Singapura tiap 2 minggu Ustaz. 2 minggu saya pergi, Tampines nama tempatnya, Woodlands nama tempatnya. Saya buat program di Singapura. Sekarang ni tak pergilah. Tuan-tuan Tapi apa yang saya nak sebut, di Singapura nak cari guru Quran. Sampai anak tuan-tuan daripada umur 5 tahun nak baca Quran, sampai umur 13 tahun tak jumpa guru Quran di Singapura. Sini guru Quran, minta maaf perkataannya, bersepah.
Hanya orang yang nak belajar Quran yang tak nak datang berjumpa dengan guru Quran. Hanya mak bapak tidak dapat memperkenalkan guru Quran kepada anak-anak untuk mengaji Al-Quran. Hanya mak bapak terlupa bahawa Quran penting dalam hidup manusia ini, dan kita perlu daripada awal umur 4-5 tahun didedahkan dengan Al-Quran. Inilah yang masalahnya. Anak kita tak boleh baca Quran, tak percaya letak kat sini. Siapa anak yang paling besar sekali? Saya mula baca Quran umur 4 tahun, tuan-tuan. 4 tahun mula baca Quran. Muqaddam namanya. Ustaz, nama dia Muqaddam. Alidu datian, alidu bawain, alidu dapaun, an in un, badu datiban, badu bawa bin, badu dapambun, ban bin bun. Itu cara dulu, Ustaz. Namanya Muqaddam. I was introduced to Muqaddam when I was about 4 years old. 4 tahun saya dah baca Muqaddam. Macam mana? Macam mana anak kita 18 tahun tak boleh baca Quran? Bapak dia pun tak boleh baca Quran. Minta maaf. Jadi macam mana ni? Macam mana? Al-Quran pembimbing, Al-Quran pembentuk, Al-Quran penunjuk jalan, Al-Quran penyejuk hati, Al-Quran memberikan sakinah, ketenangan. Al-Quran memberikan hidayah. Al-Quran memberikan kasih sayang. Al-Quran mendekatkan kita kepada Allah. Al-Quran mendekat kita kepada Rasul. Al-Quran mendekat kita kepada kata-kata Allah. Al-Quran mendekat kita kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran cerita kebaikan. Al-Quran cerita syurga. Al-Quran cerita neraka. Dan kita tak ada tahu baca Quran. Macam mana? Betul, tuan-tuan. Tadi pagi tadi saya cerita itulah dia. Orang peluk saya, lepas tu tuan-tuan, sehingga orang marah. Ustaz, peluk saya. Ada seorang tu peluk sahabat saya dah lupa. Sahabat saya dia peluk saya. Terima kasih doktor. Dia bisik kat saya. Terima kasih doktor. Saya tak tahu dia terima kasih apa, saya tak tahu. Tapi dia terima kasih kat saya. Saya cerita macam tadi ni. Satu orang kata doktor je yang boleh cakap macam ni. Orang lain tak boleh. Penceramah muda ni tak boleh cakap macam ni, dia kata. Inilah muda kan, ni nak cakap dengan orang tua. Ini orang tua cakap dengan orang tua ni lain. Kan ya? Jadi itulah dia. Saya tuan-tuan, minta maaf saya sebut ya. Kalau tuan-tuan tengok video ni, tuan-tuan tengok dalam ni, ada orang cium saya tuan-tuan. Bukan perempuan, lelaki. Cium tadi pun. Aduh, saya pun kalaulah video ini pergi kepada negara barat, tuan-tuan, dia kata saya dia kata saya ni LGBT saya ni. Tuan-tuan dan puan-puan mati sekalian, terbaik tadi kasih sayang 3 baris dia, 4. Allah, Rasul, ibu, ayah. Sekarang dengan Allah. Apa kabar kasih sayang Allah sekarang ni bulan Rejab? Hari ni berapa Rejab, puan? Berapa Rejab hari ni? Berapa Rejab? 13. Alhamdulillah. 13 Rejab. Saya nak ulas Rejab ni kan boleh, tapi saya sayang masa. Pasal anak-anak ada kat depan ni, saya nak cerita lebih pada anak-anak. Sekarang bulan Rejab, akan masuk Sya'ban, akan masuk Ramadan. Kita nak cerita, zuriatku. Kita nak cerita kasih sayang. Kita nak cerita macam mana nak bentuk anak-anak kita menggunakan prinsip kasih sayang. Okey. Pertama, saudara, kita mesti mengakui dulu. Kau tak mengaku susah. Mengaku di atas kesilapan kita sebagai ibu dan ayah. Saya mengakulah 8 orang anak. Tapi minta maaf lantaran anak saya tak ada seorang lagi pun yang memeningkan kepala saya dan isteri saya. Yang tua 46 tahun seorang lawyer, yang lain tu profesional. Ada 2 orang yang hafaz Quran. Tak ada. Saya didik anak di tengah-tengah kota raya, di Taman Tun Dr. Ismail di Kuala Lumpur. Tengah-tengah kota raya, tuan-tuan. Depan rumah saya dalam 6 minit, namanya Wan Utama Shopping Centers. Wan Utama Shopping Center ni antara yang terbesar di Asia. Sebelah Wan Utama tu ada
Ada town, ada pekan, ada bandar yang tak tidur 24 jam. 24 jam tak tidur. Orangnya tak tidur. Bisnesnya 24 jam. Namanya The Curve. Situlah saya didik anak saya. Berapa night club ada? Berapa dandut ada? Berapa karaoke ada? Allah. Berapa tempat judi ada? Di situlah saya didik anak, di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur. Maknanya dekat sini pun tidaklah bandaraya, sini tidak bandaraya. Sini lebih kepada tempat orang berehat. Kan ya? Tapi tuan-tuan, dari segi bahayanya sama saja. Apa yang ada di bandaraya ada di sini, apa yang ada di sini ada di bandaraya. Bezanya saya jauh daripada laut, bezanya di sini di kaki laut. Itu saja beza dia. Di situlah saya didik anak saya. Tapi apa teknik dia? Apa teknik dia? Ayah saya didik saya. Saya pun 8 orang adik-beradik, anak saya pun 8 orang. Adik-beradik saya 8 orang. Tuan-tuan, ustaz mak bapak saya didik saya simple aja. Hari-hari tanya. Hari-hari jumpa anak 8 orang, yang laki-laki atau perempuan, jumpa aja. Terserempak ke, nak keluar ke, bapa saya akan bagi tahu, akan tanya kepada anak-anak dia, termasuk saya. Saya nama kat rumah Nasir, bukan Hasan, kat rumah Nasir. Sir, dah semayang ke belum? Dah baca Quran ke belum? Dah semayang ke belum? Dah baca Quran ke belum? Dah semayang ke belum? Dah baca Quran ke belum? Sampai saya dah tua, tuan-tuan. Anak beranak. Dah tua, dah beranak dah. Bapa saya tanya lagi, dah baca Quran ke belum? Dah semayang ke belum? Tu dia. Saya nak tanya tuan-tuan, bila puan-puan tanya anak-anak kita dah baca Quran ke belum? Bila? Bila tuan-tuan tanya anak tuan-tuan dah sembahyang ke belum? Bila? Macam mana nak tanya sebagai daripada suami kita tak jaga sembahyang? Nak tanya macam mana dengan anak tentang sembahyang, dia tak jaga sembahyang. Macam mana nak tanya anak dah pergi masjid ke, nak pergi masjid ke tidak? Suami sendiri tak pergi masjid. Ini masalah besar lah tuan-tuan. Ini masalah besar. Jadi saya nak pujuk diri saya, nak pujuk tuan-tuan. Kita kena selesaikan masalah ni. Waktu anak-anak yang macam ini, umur macam ni, kena selesai masalah. Bila dia berumur 18 tahun, berumur 22 tahun, 30 tahun, too late for you to do anything. Too late. Dah tak ada. Tak boleh dah. Sekarang ni boleh tarik telinga dia. Sekarang ni boleh jentik telinga dia. Dia umur 21 tahun nak tarik telinga dia, nak jentik telinga dia. Dia dah ada isteri, nanti umur 26 tahun, isteri dia 21 tahun, depan isteri nak marah dia. Inilah tuan-tuan dan puan, saya harap sangatlah. Inilah gebung. Ini bukan gebung lagi ni, ini dah lebih pada gebung ni. Ini apa ni? Lebih pada gebung apa tuan-tuan? Boleh buat sayur lagi tak ni? Ni adik boleh buat sayur tak? Boleh? Pepatah kita nak melentur buluh daripada rebung. Pepatah kita ni tuan-tuan, saya tak tahu geliganya orang Melayu tuan-tuan. Betul-betul. It is a genius. It is a word of genius. Betul-betul geliga. Nak melentur buluh, dia kata nak lentur buluh, lentur buluh tu. Hendaklah daripada rebung. Kalau rebungnya di kanankan, kananlah dia. Rebungnya di kirikan, di kirilah dia. Rebungnya dijaga, dia shoot tegak begitu lurus. Maka luruslah dia. Tuan-tuan pilihlah. Pilih. Jadi saya haraplah insya-Allah. Saya ingat kalau tajuk ni melentur buluh daripada rebung pun cantik tajuknya, tapi kita tak apa. Oh, zuriatku. Itu satu. Nombor dua. Macam mana nak buat nombor dua? Nombor dua, tuan-tuan nampak, apa nampak kepada anak-anak kita? Anak-anak kita ni, tuan-tuan kena bina suasana dalam rumah kita menampakkan suasana agama. Nampak? Daripada luar pun dah nampak suasana agama. Apa dia? Keluar anak dara, tuan-tuan, pakai tudung elok, pakai baju elok, pakai seluar elok. Tapi keluar anak dara free hair,
dengan dia punya seluar anak dara kita ketat, lebih ketat daripada sarung nangka. Bapa dia ada kat Serambi, tengok anak dia start motosikal, perempuan tu tak kata apa pun. Itu bukan caranya, tuan-tuan. Haram. Ustaz, haram Ustaz. Haram mendedahkan rambut, haram. Haram seluar ketat, haram. Haram pakai baju yang menampakkan figura dia, haram. Macam mana? Macam mana? Ni bagus, pakai macam ni bagus ni. Ni bagus ni. Pasal apa benarkan anak kita selepas daripada surau ni, puan pula pakai yang ketat ni? Jangan. Dia tak boleh dapat. Wanita tak boleh memakai pakaian yang menampakkan figure dia. Tak boleh. Haram. Tak boleh. Dosa. Tak boleh. Neraka. Kalau bapa pandang anak pakai seluar seketat, lebih ketat daripada sarung nangka, pakai t-shirt dengan pendek, pakai tudung pakai tudung, tapi t-shirt dengan pendek, seluar ketat, naik motosikal, pusing kampung kat Balok ni, haram. Bapa tak menegur, bapa itu akan mula dihumban dalam neraka Allah, sebab perbuatan anak itu tertanggung kepada bapa selagi lagi anak itu tidak berkahwin. Jangan main tuan-tuan, jangan main. Adik-beradik saya tak berani langsung, tak berani. Bapa saya bukan pernah cerita tentang aurat, tapi tak berani. Memang tak berani. Anak saya pun tak berani. Anak saya modern, tuan-tuan. Anak saya sekolah sampai universiti, sampai modern, very modern. Setengahnya belajar di England, setengahnya belajar di Amerika, very modern. Tapi no. Saya angkat tangan macam ni, tak payah cakap, tuan-tuan. Anak saya angkat tangan macam ni aje. Long, no, long, please, no. Tak adalah. Bukan ada ilmu saya apa pun, tak apa. Tapi contoh, saya tunjuk contoh. Anak-anak saya, anak lelaki dan anak perempuan, Ustaz, anak saya tak pernah tengok badan saya ni, Ustaz. Tak pernah tengok. Dia tak tahu saya punya bimpit hitam, tahi lalat, kat dahi saya ke, kat belakang saya ke, kat tepi ke, bawah ketiak ke. Anak saya tak pernah tengok. Sebab saya keluar saja daripada bilik, mesti saya pakai baju lengan panjang, baju singlet dengan pendek, singlet dengan pendek, full, dan seluar kain menutup sampai menutup aurat. Dengan anak sendiri pun saya tak buka badan saya, tuan-tuan. Itu apa saya nak buat tu? Pasal apa? Saya nak tunjukkan Islamic decorum namanya, Islamic ethics, etika. Saya nak hormati anak-anak perempuan saya. Nak hormati dia, saya menghormati dia. Kalau saya sebagai ayah boleh hormati dia, dia ni intelligent, anak kita ni semua intelligent. Kalau tidak, dia tak boleh pergi England, tidak, dia tak boleh Amerika. Kalau tidak, dia tak boleh berjaya, dia intelligent. Jadi kalau kita beri sikit gambaran tu, dia dah boleh baca dah. Ayah aku selalu pakai baju, sampai baju lengan 4 lengan, bagi singlet, turun tak pernah nampakkan badan dia, kerana dia nak menghormati aku. Therefore, it is incumbent, mesti aku menghormati ayah bunda aku. Itu dia. Janganlah tuan-tuan, janganlah belengging aja. Kadang-kadang suami kita sampai keluar belengging. Duduk dekat depan rumah tu, depan rumah yang tempat bercakap tu, pangkin dia. Ada pangkin. Serambi dalam rumah lagi. Kadang-kadang bertutup. Ini kan kat luar. Ada jiran-jiran, dia makan kopok lekor, gelak-gelak. Belum ada lagi kabinet ya. Tu. Cerita berjam-jam. Beranda. Tapi kadang-kadang di luar, dia tak sambung dengan rumah, dia luar sikit aja. Kadang-kadang tak berbaju, tuan-tuan dia. Macam mana tak berbaju? Orang datang tengok, anak dara datang tengok, orang jiran tengok, tak berbaju. Ikat kain pula, malaikat pengeri tengok ikat kain dia. Jangan, tuan-tuan, jangan. Jaga, kita ada respect diri kita. Kita kena hormati diri kita. Hormati kepala kita, hormati muka kita, hormati tubuh kita, hormati jasad kita. Barulah datang penghormatan Allah Azza wa Jalla kepada kita.
Nombor 3, cara kita nak didik anak-anak kita ni. Saudara-saudara, dekat rumah, mulai sekarang ni, dekat rumah, lengkapkan untuk gaji yang akan datang ni, beli, sikit-sikit beli, tak sampai banyak-banyak beli. Mula-mula dekat rumah mesti ada Quran, beli Quran. Satu Quran sekarang ni harganya dalam RM8 aja. Beli. Saya yakin tuan-tuan dekat depan saya ni, tuan-tuan tak pernah beli, sebagian tuan-tuan tak pernah beli sebiji Quran pun dalam hidup tuan-tuan. Kena beli Quran. Yang lain tak payah beli dulu. Yang lain tak payah dulu. Buku masak tak mau beli, tak mau dulu, cukup dah buku masak, tak mau dah. Beli buku masak sampai 3 buku masak kat rumah. Akhirnya daun ubi itulah jadi masakan kita. Sampai dah ganyot daun ubi, lepas tu toge pas sambal toge. Sampai suami dah jumpa dah rupa toge dah suami tu. Tak nak. Quran, beli Quran. Habis Quran, bulan depan lagi, lepas raya tak ada duit, tak apa. Lepas raya, beli satu buku hadis. Quran, hadis. Satu lagi pula tuan-tuan, tuan-tuan beli banyak-banyak, nanti tak baca. Beli buku mengenai fiqh. Satu lagi tuan-tuan, beli buku mengenai tauhid. Akhirnya selepas lagi beli buku mengenai sirah. Ada, baca. Sirah ni artinya buku mengenai cerita Nabi Muhammad daripada lahir sampai wafat umur 63 tahun. Pasal kita nak kenal Nabi. Pasal nak kenal Nabi, pasal nak sayang Nabi. Pasal nak sayang Nabi, pasal nak jumpa Nabi. Pasal nak jumpa Nabi, pasal rindu kepada Nabi. Untuk minum satu telaga dengan Nabi di akhirat nanti. Telaga apa namanya puan? Telaga Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Telaga Kautsar. Tak kesian ke anak ni tuan-tuan, atas didikan kita dia tak dapat menikmati air Telaga Kautsar? Tak kesian ke? Tak kesian ke menantu kita yang kahwin dengan anak kita, dah ada 3 orang anak, ada 3 menantu. Menantu-menantu kita tak dapat menikmati air Telaga Kautsar bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang tuan-tuan kena fikir ni, generasi kita, zuriat kita ni, zuriat kita ni. Kemudian tuan-tuan dan puan, insya-Allah apa yang nak sebutkan tentang suasana yang nak dibina ni. Tadi Quran saya kata, suasana yang nak dibina dalam tangga, salat. Dalam bulan Rejab ni tuan-tuan, bulan Rejab ni jangan tinggal kalau boleh. Kira-kira dalam 15 minit selepas syuruk. Syuruk tahu? Syuruk. Waktu apa syuruk? Syuruk waktu seperti terbit matahari. Itu syuruk. 15 minit waktu syuruk ada satu salat. Namanya salat sunat isyraq. Usalli sunatul isyraqi raka'ataini lillahi ta'ala. Pahalanya kalau tuan-tuan buat, sekali buat, pahalanya bersamaan dengan haji dan umrah. Buat. Beberapa minit, katakanlah setengah jam atau 20 minit, 30 minit selepas itu, sembahyanglah sunat duha. Jangan tinggal sunat duha ni, apa pun jangan tinggal. Dia boleh dibuat selepas syuruk tadi, selepas dalam 20 minit, 30 minit, sampai sebelum azan zuhur. Sebelum azan, banyak masa tu boleh buat. Sembahyanglah puan, sembahyanglah. Salat. Salli sunatul duha raka'ataini lillahi ta'ala. Tak kisahlah baca apa pun, tak kisah. Tapi yang cantiknya kebanyakan orang baca rakaat yang pertama wadduha, rakaat yang keduanya ialah tentang surah Qul huwallahu ahad. Boleh buat. Lepas tu doa. Doa duha ni elok semua sebut nama. Sebut nama suami, wahai Allah, suamiku wahai Allah. Suamiku tak nak pergi masjid wahai Allah. Wahai teman. Dia ada kaki wahai Allah. Kau tengoklah wahai Allah. Kalau dalam 40 hari ni dia tak boleh pergi masjid juga, dia tak pergi juga, engkau ambillah kaki dia wahai Allah. Minta pada Allah.
Saudara sebutkan salah satu anak. Saya kalau doa tu lama sikit sebab anak 8, saya sebut 88. Sampai menantu saya sebut sekali. Mak dan ayah mestilah, mak dan ayah dah meninggal lama, mesti saya sebut. Sahabat-sahabat saya dah meninggal tu, minta maaf, sahabat belajar dulu yang rapat-rapat dah mati. Saya sebut nama dia, tuan-tuan. Nama dia seorang tu orang Terengganu, Aziz Ibrahim, sahabat saya. Aziz Ibrahim, ya Allah, kau sayangilah Aziz Ibrahim. Saya sebut nama dia. Sebab itu kita sebut, jangan orang lain. Kita kadang-kadang, Ustaz, anak nak duduk ni, anak nak duduk PT1, PT3 ni Ustaz, tolong Ustaz sembahyang hajat, Ustaz, sembahyang hajat. Ambil RM5 ni Ustaz. Jangan. Kita kena sembahyang hajat. Apa maksud Ustaz pula? Budak tu kena sembahyang hajat. Apa pula Ustaz tu pula? Ustaz tu bukan kenal anak kita pun. Jadi bolehlah nak minta sikit karamah daripada orang alim, berkat orang alim. Tapi kita suruh ustaz, kita tak sembahyang. Kita suruh ustaz, anak kita tak sembahyang. Tiba-tiba nak minta hajat daripada Allah. Macam mana? Dekat pukul 11 dah ustaz, pukul apa nak habis ni? Oh tak apa je. Memanglah. Cuba ustaz duduk kat sini. Okey. Gurau-gurau je ustaz, gurau je ustaz faham. Okey. Saudara, yang keempat. Perempuan tak ambil buat saya susun dah, saya dah susun dalam kepala ni tuan ya. Yang keempat, insya-Allah, macam mana kita nak didik anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang bakal menjadi ahli syurga di bawah jagaan kita, di bawah parentage kita. Kita punya parenting ni di bawah kita. Selain daripada solat, saya kata tadi tuan-tuan, saya pada solat, saya harap sangat kenalkan mereka dengan orang alim sekeliling ini. Kalau mak bapak dia berkawan dengan orang-orang agama, anak dia automatik berkawan dengan orang agama. Kalau mak bapak jauh daripada orang agama, anak kita beratus batu jauh daripada orang agama. Siapa orang agama? Imam masjid ni. Ni orang muda ni, yang bakal kahwin 3 isteri ni. Amin Ustaz, amin Ustaz, amin. Kenalkan dia. Betul tuan-tuan. Kita kenal, tuan-tuan ajar anak kita. Sebelum saya lupa tadi. Ada satu hadis tuan-tuan pendek aja hadis ni. Apa hadis ni bunyi ni? An-nazaru ila wajhil walidain ibadah. Melihat wajah mak ayah ibadah. Bagi tahu anak kita, pesan Dr. Hasan kata pesan, melihat wajah mak dan ayah ibadah. Syurga. An-nazaru ila wajhil walidain ibadah. Melihat wajah ibu dan ayah ibadah. Tuan-tuan, hidup lagi tak mak dan ayah? Tak ada dah. Dua-dua tak ada dah. Siapa yang ada lagi? Yang orang yang dah dewasa ni ada? Ada. Ada sana ada lagi mak ayah. Saya dah tak ada dua-dua. Bayang tuan-tuan orang yang macam saya, mak dan ayah dah meninggal, peluang nak masuk syurga tu dah makin tipis. Sebab mengkhidmati mak, senyum dengan mak, pegang tangan mak, cium emak, khidmati emak, minumkan emak, suap makanan ke mulut emak, semuanya membuka pintu syurga. Saya dah tak ada siapa nak disuapkan dah. Pada mereka yang masih ada ibu dan ayah ni, anak-anak, alah diorang ni, kau cakap apa pun kau cakap lah. Aku ngantuk. Ni buatlah. Pandang muka ibu dan ayah, pandang muka. Dia kata pandang muka, bukan pegang, bukan cium, bukan ambil air, bukan suapkan makanan, bukan pimpin tangan. Pandang aja sudah terbuka pintu syurga. Tandakah anak kita buat? Tapi anak yang macam mana? Anak yang tak sembahyang, pandang macam mana pun tak masuk dalam kumpulan ini. Anak yang tak datang ke masjid apa ni? Masjid Aisyah mendengar ilmu di sini, tak mau datang. Dia tak masuk dalam tafsiran memandang wajah ibu dan ayah itu syurga atau ibadah.
Oh tuan-tuan, perempuan, ya Allah. Balik kepada zuriatku. Zuriatku. Dulu ada lagu kat sini, ada satu restoran, Fatimah. Ada, nampak? Saya tengok tadi. Ada tak lagu dulu-dulu? Siapa? Ramli apa? Ramli and the Rhythm Boys. Alamak. Nama lagunya Fatimah. Ada restoran kat sini saya nampak tadi. Ustaz dia pergi kat situ restoran tu. Dia masak apa Ustaz? Tak ada. Tapi saya terbayang tadi, Fatimah besar juga. Fatimah. Tapi dia orang kata pula ada pula restoran Hasan. Hasan. Ada. Saudara yang mati sekalian, apa yang saya nak sebut ialah bahawa insya-Allah anak-anak kita ni hormati mak bapak sepanjang masa, sayangi mak bapak. Untuk mak bapak ni, tuan-tuan dan puan ni, untuk anak-anak ni, saya nak pesan pada anak-anak ni jadi ahli syurga ni, 5 perkara kalau boleh hari-hari buat. Perempuan paksa dia buat, macam kecil-kecil ni. Paksa dia, yang pertama, sebelum dia pergi sekolah, dah pakai baju semua, dah sarapan, dah berada di muka pintu, jangan lepaskan dia pergi sekolah sebelum dia berjumpa dengan mak dia. Apa nak buat berjumpa dengan mak? 5 perkara. Salam mak, sayang-sayang, dengar. Salam mak, tahu salam mak, tahu salam, tahu. Ambil mesej ni, saya tunjukkan. Sayang, sayang, nak tunjuk ni, tengok, pandang-pandang sana. Salam, ini katakanlah mak, ini mak. Salam, macam mana salam mak. Salam mak ni, cara dia 2 tangan, jangan 1 tangan. 1 tangan bersalam dengan mak, kau ajar kita ni. 2 tangan. Salam mak, lepas tu cium tangan mak. Macam mana cium tangan mak? Cium tangan mak ni, cium. Apa? Cium tangan mak, macam mana cium macam ni? Cuba cium. Cium. Apa? Nombor 2, cium tangan mak. Nombor 3, dakap tubuh mak. Dia boleh dakap macam ni. Apa gitulah. Lepas tu nombor 4, nombor 3 tadi dakap, nombor 4 cium dahi mak. Nombor 5, bisik di telinga mak, saya sayang mak, mak saya sayang mak. Cukup. Okey? Okey. Tuan-tuan, jangan lupa hari-hari kena buat. Saya mesyuarat dengan anak-anak, boleh katakan sebulan atau 2 bulan sekali. Ada mesyuarat. Ringkas saja mesyuarat kita. Setengah jam, 20 minit. Habis saja mesyuarat, dah tahu anak saya dah beratur, dah susun. Kak Long, Kak Ngah, Kak Lang, susun dah semua. Susun. Sorang-sorang. Mak dulu, baru ayah. Mak dulu. Apa dia orang buat tu dah? Dah tua dia, tua dah. Anak saya 46 tahun dah. Kan? Salam mak. Cium tangan mak. Dakap tubuh mak. Cium dahi mak. Bisik di telinganya. Mama, I love you, mama. Mama, I love you, mama. Saya sayang mama, saya sayang mama. Buat, tuan-tuan, buat. Memang susah nak buat, tapi kena buat. Kalau tidak, I tell you, you don't do this, you will lose your children. You will lose your children. Tuan-tuan akan hilang anak-anak itu. Kena buat. Lepas tu, ayah kena buat dengan ayah. Lepas mama, ayah. Baru pergi sekolah. Sebelum tidur, buat lagi sebelum tidur. Yang tua-tua, tuan-tuan, anak saya yang tua-tua tu, umur 46, 45, 38, buat. Barulah kita rasa dunia ni ada arti dalam hidup. Sebagai ayah, baru ada makna dalam hidup. Kalau tidak, ayat anak kita pergi sekolah, sampai kita tak tahu, tanya kakak dia,
Ita. Dia dah pergi ke belum? Alamak, tengoklah kasut dia. Kalau kasut tak ada tu dah pergilah tu. Itu ke cara melepaskan anak keluar daripada rumah hari-hari. Jadi saudara yang saya muliakan sekalian, ya. Apa yang saya nak sebut yang akhir sekali, lagi 2 minit lagi 6 minit pukul 11 ni. Saudara, saya harap yang akhir sekali, supaya generasi yang akan datang, zuriatku, saya harap lepas ini banyak doa. Doa, sebut nama suami, sebut nama isteri, sebut nama anak, sebut nama menantu, sebut minta Allah. Yang pertama tuan-tuan, minta Allah tetapkan iman kita. Nombor 2, minta Allah rajinkan kita beribadat. Nombor 3, minta Allah satukan hati-hati kita dalam keluarga yang dipimpin oleh ayah dan mama. Nombor 4, minta Allah mengganda-gandakan kekuatan kita untuk mengamalkan agama Allah, menjunjung agama Allah. Dan nombor 5, matikan kita dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jadi tuan-tuan, saya harap sebelum tu tuan-tuan, ya, saya harap kita kena settle. Isteri kena settle dengan suami. Sebelum Rajab ni habis tuan-tuan, minta maaf dengan suami. Minta maaf, banyak dosa tuan-tuan, banyak dosa. Tuan-tuan minta maaf dengan suami, balik ni malam ni tuan-tuan minta maaf, gegar badan dia, maaf, gegar. Minta maaf kepada suami. Dosa tuan-tuan, dosa. Puan-puan punya dosa banyak dengan suami. Mengata-ngata suami di belakang, dosa. Tak ikut cakap suami, berdosa. Tak jaga kehormatan suami, berdosa. Tak urus suami, berdosa. Tuan-tuan, ambil duit suami tanpa pengetahuan dia pun berdosa. Belanja lebih daripada sepatutnya suami bagi, berdosa. Allah. Tuan, ya, jangan. Sebab itu bila mak dan ayah bercantum, bergabung dengan keikhlasan, kejujuran, anak pun senanglah. Anak pun senang dididik. Pasal mak bapak hidup dalam harmoni. Kalau mak bapak hidup dalam keadaan, tuan-tuan, bertaburan, berkelahian, bercakaran, macam mana nak bentuk anak menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi akhirnya, saudara, tuan-tuan, ni saya ni sedang dalam proses pusing negara ni untuk membangunkan, nama dia Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Nanti bila siap dalam masa 2 tahun ni, tuan-tuan datang bawa anak, bawa isteri, bawa suami. Untuk apa? Ceritanya, datang 3 hari 2 malam, balik. Bila-bila lapang datang 3 hari 2 malam, balik. Bila lapang datang 3 hari 2 malam, balik. Ceritanya untuk mati, bertemu dengan Allah dalam keadaan mati yang baik. Tadi Ustaz ada sebut, mati dalam husnul khatimah, mati yang baik. Apa dia mati yang baik? Mati yang baik mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang saya buat. Mahal ni tuan-tuan, ya. Kompleks ini 13 juta. 1 juta harga tanah, 12 juta harga bangunan dia. Apa yang kita nak buat? Ini dibuat secara, macam mana dana, macam mana tabung dia? Tabung dia wakaf, tabung dia zakat, tabung dia daripada tuan-tuan dan puan sumbangan dalam bentuk fidyah, sumbangan dalam bentuk sedekah, sumbangan dalam bentuk infak, sumbangan dalam bentuk amal jariah fi sabilillah ni. Jadi saya harap ini gunanya orang baluk nanti seberang baluk. Orang seberang baluk, bila dah siap nanti saya akan temui Ustaz. Ketika itu Ustaz bawa 3 orang lagi bersama-sama, insya-Allah. Jadi kita datang insya-Allah untuk mengikuti program mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah. Dengan sendirinya anak-anak menjadi anak yang soleh, anak yang solehah.
Bapa menjadi bapa yang saleh, isteri menjadi isteri yang salehah. Inilah yang kerja saya sekarang ni. Ini semua dibuat secara non-profit making, bukan untuk keuntungan. 1 sen pun bukan untuk keuntungan. Tuan-tuan tanahnya harga 1 juta. Ustaz, tanahnya harga 1 juta ni 4,5 ekar. Saya beli tuan-tuan, saya dengan keluarga beli, saya ansur sebulan, harganya 1 juta, sebulan 20,000 saya bayar. 20,000 sebulan kami bayar. Ansur, sekarang tinggal hujung sikit lagi untuk saya menghabiskan ansuran tanah itu. Dan bila tanah itu dah jadi harga milik saya dalam geran bukan nama saya. Nama dalam geran tanah itu nanti namanya Majlis Agama Islam Selangor sebagai pemegang amanah wakaf. Bukan nama saya. Sampai kiamat pun dalam geran tanah itu miliknya Majlis Agama Islam Selangor. Bukan Hasan Ali, bukan anak Hasan Ali, bukan. Okey. Di atas tanah itu dah diratakan, dah dibilirkan longkang-longkangnya, pokok-pokok dah tanam, rumput-rumput dah tanam. Hanya kita nak letakkan bangunan 12 juta ringgit ini. Sebahagian daripada bangunan ni tuan-tuan, masjid. Dalam komplek ni tuan-tuan ada masjid. Masjidnya boleh muat 1,000 orang. Masjidnya 1,000 orang dalam komplek itu. Jadi masjidnya dah ada orang taja dah. Bangunan besar dalam tengah-tengah ni, bangunannya 15 fully aircon lecture room. Fully aircon, 15 unit. Itu pun sudah ditaja. Hanya tuan-tuan, kita memerlukan tuan-tuan, insya-Allah mari kita sama-sama membangunkan. Saya berjuang pagi, petang, siang, malam. Harta saya habis untuk ini tuan-tuan. Minta maaf saya sebut ni. Dengan lapik, saya cakap ni dengan lapik. Bukan nak menonjol diri saya, tak ada apa sebab saya nak menonjol diri saya umur 72 tahun ni tuan-tuan. Saya nak tonjol kepada Allah supaya saya berkhidmat untuk agama Allah. Saya berkhidmat untuk umat ini. Saya nak tengok berbondong-bondong orang, termasuk diri saya, melangkah ke pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah program kita. Jadi pakat dengan suami, pakat dengan anak, yang meniaga pakat dengan ahli perniagaan kita untuk kita mendermakan, wakafkan, zakatkan, infakkan, sedekahkan kepada projek ini insya-Allah. Nanti tuan-tuan perempuan kita dah habis. Sebenarnya setiap orang boleh dapat brosur ni, tapi pergi Terengganu dah habis tuan-tuan, 2-3 rim dah habis brosur ni. Jadi tuan-tuan siapa yang berminat boleh ambil gambar kiri kanan, depan belakang, bagi tahukan kawan, insya-Allah. Inilah usaha kita, usaha bersama untuk kita menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya datang ni bawa 2 buku ni. 2 buku. Buku yang ini tajuk dia tuan-tuan, ini buku yang ke-41. Saya dah tulis 41 buku. Ini buku yang ke-41. Tajuk dia Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat, khusus untuk zuriatku. Aku nak jadi engkau anak yang saleh. Aku nak jadi engkau anak yang salehah. Aku nak jadi engkau mengkhidmati ibu dan ayah. Aku nak jadi engkau memimpin tangan aku, ibu dan ayah, menuju pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak engkau mengkhidmati aku masa aku tua. Aku nak engkau memberikan aku la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menghulurkan kalimat itu waktu aku nazak dan berada dalam sakratul maut. Inilah tujuan anak kita. Inilah tujuan saya tulis buku ini. Okey, buku ini pula untuk kita semua. Ini untuk orang umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ibu dan ayah terutamanya. Bukunya tajuknya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Saya tulis buku ni pasal apa tuan-tuan? Saya hendak semua orang bersedia untuk mati. Semua orang bersedia untuk bertemu dengan malaikat maut. Semua orang bersedia untuk mati dalam husnul khatimah. Semua orang amalannya telah bersedia lebih awal lagi untuk bertemu dengan Allah. Puasanya, sembahyangnya, zakatnya, hajinya, seluruhnya satu persiapan yang rapi untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini buku dia. Nama bukunya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Tuan-tuan saya tulis buku ini, saya cetak buku ini, saya uruskan buku ini, tetapi hasil daripadanya seluruhnya setakat ini saya dermakan 100% kepada anjung husnul khatimah. Saya tak ambil 1 sen pun tuan-tuan. Semuanya untuk tabung. Jadi kalau tuan-tuan beli buku ini, dengan sendirinya tuan-tuan perempuan ada saham membina anjung husnul khatimah.
Saya harap nama tuan-tuan, nama perempuan tercatat di pintu syurga. Kita membina ini tuan-tuan, membina ini. Yang miskin besok, orang yang miskin. Dekat sini tak ada orang miskin. Orang miskin yang datang di sini, mak bapak dan anak-anak yang betul-betul miskin, tuan-tuan, mereka tak perlu bayar 1 sen pun. Perkhidmatan yang kita sediakan, makanannya 3 bintang, hotel 3 bintang. Penginapannya, bantalnya, tilamnya, hotel 3 bintang. Sajian makanannya, hotel 3 bintang. Layanannya, hotel 3 bintang. Saudara, kita nak bagi penghormatan kepada umat Muhammad yang terbaik. Dalam keadaan itulah kita minta tuan-tuan, mari kita derma sama-sama, kita infak sama-sama untuk membangunkan. Inilah dia tinggalan kita. Inilah relics atau tinggalan kita kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup setakat itu tuan-tuan ya. Saya harap buku ni ada di luar. Buku ni ada di luar di sana. Kami akan balik malam ini tuan-tuan, ada satu ceramah kuliah maghrib. Lepas kuliah maghrib mungkin kita balik ke Kuala Lumpur malam ni. Lepas besok tak ada kelas subuh kan? Tak ada kan? Tak ada. Lepas kuliah maghrib di satu masjid namanya Masjid apa ya kuliah maghrib? Sungai Sui. Sungai Sui kat mana? Sui. Sungai Sui ke Soi? Sui. Soi. Kita malam ni kuliah maghrib di Masjid Sungai Soi. Sui lain, Sui. Okey. Jadi insya-Allah kami akan balik pada masa yang sama. Kami menginap di dekat dengan Masjid Batu Rahman, di satu homestay dekat sana insya-Allah. Siapa yang boleh dapatkan buku ini, kami masih berada lagi di sini sampai maghrib yang akan datang insya-Allah. Yang akan maghrib yang selepas ini insya-Allah. Jadi cukup setakat itu tuan-tuan, kita zikir sikit. Ini namanya zikir husnul khatimah. 1 minit aja. Ikut ya. Tuan-tuan sini, tuan-tuan ni kena ikut. Ustaz, kita kena zikir sikit. Inilah namanya zikir husnul khatimah insya-Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, yang kita minta kepada Allah, inilah skrip terakhir.
Inilah bahasa terakhir. Inilah ayat terakhir. Inilah perkataan terakhir. Bila malakal maut memisahkan nyawa kita daripada jasad kita dengan anak kita yang soleh, yang solehah, ikut buku ini, anak yang menghulurkan kita kalimat, ayah, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mama, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu namanya mentalqinkan mereka yang nak menemui Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman birahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah majlis ini, berkatilah kehadiran kami, berkatilah apa yang disampaikan kepada kami, berilah kami kekuatan untuk mengamalkannya, wahai Allah. Hari ini kami membincangkan, oh zuriatku, wahai Allah, inilah anak-anakku di hadapanku, wahai Allah. Inilah anak-anakku yang tidak dapat menghadirkan dirinya ke majlis ini. Inilah gambaran anak-anakku, wahai Allah. Ya Allah, aku telah melakukan berbagai kesilapan mendidik anak-anak ini. Aku tidak akan mengulangi kesilapan ini lagi, wahai Allah. Aku tidak akan mengulangi kesilapan ini lagi, wahai Allah. Ya Allah, terimalah seadanya apa yang aku lakukan dalam bulan Rajab ini, apa yang aku lakukan dalam bulan Sya'ban ini, apa yang aku lakukan di bulan Ramadan ini, wahai Allah. Terangkanlah cahaya di hadapanku, wahai Allah. Cahaya untuk cara mendidik anak-anak ini, wahai Allah. Aku tidak pandai mendidik anak-anakku sendiri, wahai Allah. Aku tidak pandai bercakap dengan mereka. Aku tidak pandai menentukan kata-kata dengan mereka. Aku memejamkan mataku dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, wahai Allah. Aku tidak mengerti, wahai Allah. Aku lemah, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kekuatan kepadaku dan istriku dan suamiku untuk mendidik anak-anakku ini. Inilah zuriat, wahai Allah. Inilah zuriat yang kau berikan kepada kami, yang tidak ada tolok bandingnya, nilainya, wahai Allah. Inilah anak kesayangku, wahai Allah. Aku sayang di dunia, aku sayang di akhirat. Aku kasih di dunia, aku kasih di akhirat. Aku cintai mereka di dunia dan mencintai di akhirat. Ya Allah, aku bersama mereka di dunia, bersamakanlah kami kesemuanya sekeluarga di akhirat nanti, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu syurga kepada ibu dan ayah yang hadir ini, pada suami dan istri yang hadir pada pagi ini, wahai Allah. Ya Allah, Engkau masukkan dalam diri mereka, untuk mereka menjadi penghuni-penghuni yang tetap, yang dapat mendidikan kepada mereka, wahai Allah, kekuatan untuk melangkahkan kaki ke Masjid Aisyah ini, wahai Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang mendatangkan diri mereka ke masjid ini, ahli jemaah kepada masjid ini, yang menetapkan pendirian mereka di masjid ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Allah, serikanlah mereka, wahai Allah. Serikanlah rumah tangga mereka, wahai Allah. Serikanlah kehidupan mereka, wahai Allah, dengan iman, dengan takwa, dengan ihsan, wahai Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman ana aminu birabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tuzina yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Akhirnya, wahai Allah, selamatkanlah anak-anak ini, wahai Allah. Selamatkanlah anak-anak kami ini, wahai Allah. Jauhkanlah kami daripada musibah. Jauhkan kami daripada amalan-amalan yang menyebabkan kami jauh daripada Engkau, wahai Allah. Jangan kami tertipu dengan amalan-amalan ini, wahai Allah. Berikanlah kami kekuatan ayah bunda mereka untuk meletakkan mereka ke jalan yang benar, jalan yang lurus, wahai Allah.
untuk ibu dan ayah yang telah pergi meninggalkan kami, untuk siapa juga ahli-ahli keluarga kami yang telah pergi meninggalkan kami, yang berada di alam barzah pada masa ini, pada ketika ini, wahai Allah, damaikan mereka di alam barzah, damaikan ibu dan ayahku di alam barzah, damaikan abang kakakku di alam barzah, damaikan pakcik dan makcikku di alam barzah, damaikan ustaz-ustazku di alam barzah, damaikan ustazah-ustazahku di alam barzah, damaikan guru-guruku di alam barzah, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jutaan ribuan dan jutaan terima kasih ucapkan kepada Raja Datuk Dr. Syahrul Rahman. Dan saya rasa bermula dengan kuliah doa beliau. Kalau kita tengok, kita berada dalam majlis 1 jam setengah. Dan untuk kita sebenarnya, kerana beliau merupakan fakta motivasi sebenarnya dalam bidang parenting. So beliau dapat datang ke masjid kemudian Taman Malaysia Surabaya. So kita sangat beruntung sebenarnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, muslimin muslimat, sebagaimana kita tengok pada hari ini dapat datang, tetapi masih lagi ada yang tidak dapat datang. Ada muslimat isteri datang, suami tidak datang, ada suami datang, isteri tidak datang, ada dua-dua datang, anak tidak datang. Okey, oleh sebab itu kita ada banyak lagi program-program daripada masjid. Saya mewakili masjid sangat-sangat mengharapkan bantuan, sokongan dan juga imarah daripada ahli Korea sekalian untuk datang mengimarahkan dalam majlis-majlis yang pihak masjid anjurkan. Boleh bahkan kan semua sekali, tidak mengira lapisan umur, tak ada. Kita open, anak-anak kecil pun nak datang, tak ada masalah. Kita welcome, most welcome. Dan yang terakhir daripada saya, muslimin muslimat dijemput untuk makan. Dah datang, dapat makan lagi. Oleh sebab itu boleh makan, jangan balik lagi, dan diminta untuk makan dulu sebelum balik kerana kita dah ada peruntukan tersebut. Okey, saya mengundur diri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. InsyaAllah kita akan bersalam-salam dan kemudian akan makan insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu